Industri kecil dan sederhana IKS akan mendapat sokongan teknologi yang mampu meningkatkan daya saing mereka di pasaran tempatan dan dunia. Teknologi yang akan ditawarkan oleh DagangNet, anak syarikat UEM ini, dikatakan mampu digunakan oleh kesemua IKS kerana membabitkan pelaburan yang kecil. Perkhidmatan e-dagang oleh DagangNet kurang dikenali oleh sebilangan besar IKS dan EKS yang tidak terbabit dalam perdagangan antarabangsa. Bagaimanapun, senario ini akan berubah tidak lama lagi. DagangNet akan melancarkan perkhidmatan yang dapat membantu IKS dan EKS untuk melebarkan sayap mereka dengan lebih mudah, murah dan berkesan. Pasaran kami adalah niche market. Kita punya pasaran ni digunakan oleh pihak forwarding agent, shipping companies, syarikat perkapalan, agensi-agensi kerajaan yang semuanya melibatkan import dan ekspor. Jadi untuk syarikat biasa, orang ramai belum lagi. Tapi produk-produk baru yang kami sedang membangun dengan ni kan adalah untuk pasaran syarikat biasa, terutamanya SME, Small and Medium Enterprise, supaya kita boleh offerkan perkhidmatan electronic commerce secara ASP yang mereka tidak payah buat investment dalam sistem komputer. Semuanya kami akan hostkan. Itu untuk biasalah trading biasa seperti membuat quotation, nak membagi order, purchase order, invoice, dan juga kami nak meneroki payment untuk pembayaran. Jadi saya rasa dalam tahun 2006-2007 nama DagangNet ni akan lebih diketahui lah untuk di kalangan bisnes-bisnes, syarikat-syarikat yang biasa yang tidak melibatkan import ekspor. Menurut Saiful, dalam apa juga perniagaan, IKS mestilah bersedia untuk melabur. Bagaimanapun, perkhidmatan yang akan ditawarkan ini tidak membebankan kewangan syarikat-syarikat IKS. Memang pelaburan tu tak dapat dielakkan. Kalau ikut cara dulu, mereka kena beli komputer, kena beli perisian. Jadi kita ikut skim ASP. Maknanya ASP ni adalah Application Service Provider. Jadi kita akan buat perisian tu, kita akan jalankan software, infrastruktur semua dekat kita punya data center. Mereka hanya perlu adakan web browser dan connection internet. Dan semua software tu kita akan the software akan bekerja dekat kita punya data center. Jadi dia nak masuk teknologi tinggi ni, dia punya investment adalah rendah. Kan seperti cakap saya tu, dia gunakan browser dan internet connection. Dan of course kita charge melalui subscription saja. Jadi seperti nak order dan purchase order, invoice semua ni, semua kita akan handle. Jadi dalam cakap bahasa Inggeris kan, kita lower the barrier into entry into e-commerce. Sebelum ada internet dan broadband, memang susah sikit pasal semua SME ni mesti beli perisian dan perkakas sendiri. That is kita punya value proposition lah yang akan datang. Saya rasa dalam 2006 ni you will see lah kita punya marketing campaign untuk skim baru, is called Order Fulfillment Exchange. Jadi in between supplier and buyer, we will provide a network dan dia bayar subscription saja. So very low capital investment, but a bit more operational expenditure. Satu daripada masalah yang dihadapi oleh IKS dan EKS adalah tahap kepekaan kepada teknologi terkini, termasuk teknologi maklumat. Adakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh DagangNet ini sesuai dengan syarikat-syarikat yang buta teknologi? Kalau dah tahu macam mana nak masuk internet pakai browser, saya rasa dah ramai dah orang tahulah ya. Itu permulaannya. Nak guna kita punya perkhidmatan ni, kita kena provide some training lah. How to open invoice ataupun how to open quotation, purchase order, and later to make payment. Adalah sedikit training. Tapi pengetahuan asasnya, macam mana nak masuk browser, macam mana nak masuk URL, guna mouse dan keyboard. Yes, the pricing tu memang kita bagi value propositions secara cost savings. Kalau dahulunya pakai runner naik motosikal, pakai fax, pakai surface mail kan,
kita buat pricing tu supaya bukannya kompetitif, tapi kita buat supaya dia punya cost saving in time dan material. Kalau tak buat cost saving, memang tak ada value proposition lah kan. Jadi dia mempercepatkan. Jadi kalau boleh mempercepatkan, harapnya bisnes diorang pun akan lagi laris, ya, at prices yang memang fair dan affordable. Bagaimana dagang net akan mengekalkan daya saing mereka kerana begitu banyak syarikat yang menawarkan pelbagai jenis penyelesaian kepada IKS dan EKS? Sekarang ni dekat pelabuhan dan untuk custom memang kita dah niche player. Yang dengan custom tu memang kita seorang saja yang syarikat tunggal. Syarikat-syarikat lain tu yang untuk purchase order, invoice yang kita akan menerokai tahun depan ni, saya rasa ada 2-3 lah. Tapi yang position yang unik dengan dagang net, besides the purchase order, invoice semua tu, kalau barangan tu untuk import dan export, kita ada straight through interface kepada custom dan import export permit daripada pihak kerajaan. Jadi kita punya value chain tu lagi panjang. Syarikat-syarikat lain hanya inland, kita terus ke import export sekali. Walaupun dagang net menjadi peneraju utama dalam sektor perkhidmatan yang ditawarkan, ini tidak bermakna mereka bebas daripada cabaran, apatah lagi jika berurusan dengan IKS dan EKS yang tidak peka teknologi. Satunya adalah dengan bukannya dengan syarikat-syarikat lain. Satunya adalah customer dan community awareness. Yang itu dulu. Walaupun memang ada 2-3 kompetitor dalam market ni, syarikat-syarikat yang peka kepada perkhidmatan seperti ini dan kebaikannya tu masih tak majoriti, setahu saya lah. Yang itu dulu yang kita mesti tackle. Lagi satu adalah of course lah the cost. Kalau di negara-negara yang membangun kan, bandingkan kos telekomunikasi, internet, perkakas komputer, dia punya kos tu agak rendah lah kalau bandingkan dengan kos-kos benda lain. Di Malaysia ni memang kos tu adalah faktor yang tertinggi. Jadi dua lah saya punya cabaran, customer awareness dan cost in relation to Malaysian standards. Sebab itulah perkhidmatan begini belum laris kepada semua bisnes-bisnes di Malaysia ni. Saiful sekali lagi menegaskan pentingnya teknologi maklumat kepada IKS. Satunya, to be exact lah ya, you can save on some human resource cost. Ya. Okay, selalunya kita boleh buat savings dalam kos penggunaan daya human resource lah. Kerana secara elektronik ni kita boleh fokus lagi untuk menjalankan penjualan bisnes dan produk-produk sendiri. Kalau kita mempercepatkan perkhidmatan, ya, dulu kalau kita gunakan paper, nak fulfill order tu, orang dah dapat order, nak buat paperwork, nak buat purchase order, delivery order tu memakan masa. Ya, jadi dalam satu bisnes tu, kalau you can only membuat bisnes volume up to a certain limit saja. Tapi kalau dengan menggunakan kaedah elektronik ni, dengan resource yang sama, boleh menjalankan bisnes dengan lebih banyak, ya. Jadi because setiap unit dalam orang dalam bisnes ni jadi lebih efficient, ya. So the paper chase tu, the time to do paperwork is almost shortened to a few minutes saja. Ini terbukti dengan borang custom elektronik yang kita buat dulu. Dahulunya nak tiap-tiap hari forwarding agent ni dia ambil 2 clerk dalam 12 jam to prepare paperwork. Bila masuknya dagang net ni, SMK dagang net, kerja-kerja tu dibuat oleh satu clerk dalam 15 minit saja. Jadi company tu tak payah lagi hire lagi banyak orang, banyak equipment to expand their turnover. Dengan orang yang sama, equipment yang sama, boleh buat lagi banyak bisnes. Itu satu daripada benefit dia lah, dia punya manfaat. Sekian berita Astro. Selamat malam.